Hai semua, saya Jonal. Selamat datang ke video kelima siri sejarah SPM How Academic Tamadun Awal, Tamadun Mesir Purba. Okay. Dalam peta video lepas, iaitu tamadun ini bermula di mana? Ingat kalau tengok peta tu Sungai Nil Kalau dah lupa tengok balik video lepas. Sama juga dalam tamadun ni mereka mulakan pertanian dan membina pengairan di tepi sungai. Mereka biasanya kesemua tamadun dia mula tepi sungai. Sebab apa? Tengok balik video lepas, mesti dah lupa. Penempatan kekal dia berkembang dari kampung. So berkembang pula jadi bandar. Bandar bergabung menjadi nome. Itu kalau sekarang kita gelar daerah macam daerah Puchong, daerah Petaling kan. So antara bandar yang terkenal dalam tamadun ni ialah Tinis, Memphis dan juga Tibis. Okay, dia terkenal lah. Lepas tu bandar ni dia sebagai kediaman, tempat kediaman Firaun, pelabuhan, pusat pentadbiran dan juga pusat keagamaan. Lepas tu muncullah seorang raja bernama Minis. Dia gabungkan semua nome menjadi kesemua nome dengan bandar. Lepas tu menjadikan Tinis sebagai pusat pentadbiran. So jadilah semua ni jadi satu tamadun yang besar. Okay. Lepas tu masuklah ke bahagian ciri tamadun. Okay, samalah kita mulakan dengan tulisan. Okay. Dalam tamadun ni mereka menggunakan tulisan hieroglif. Okay. Jadi apa kegunaan mereka guna sebagai untuk mencatat upacara dan rekod keagamaan. Okay, dan juga merekod kutipan cukai. Okay, dia pergi. Orang ni dah bayar, orang ni belum, rumah ni belum bayar cukai. Lepas tu dia juga untuk merekod aktiviti pertanian. Okay, jadi lepas tu masuk pula ke kegiatan ekonomi. Mereka beza sikit. Sebelum ni pertanian dan perdagangan. Lepas tu dalam tamadun Mesir Purba, mereka mengeksport kertas dan tekstil. Tekstil tu kain So di tempat yang bernama Nubia, mereka melumbung emas. Wish, masa tu dah ada emas. Lepas tu yang mesti ada mereka berdagang sebab Sungai Nil ni dia lebar. Jadi banyak kapal boleh masuk dan melabur dekat pelabuhan kat tamadun Mesir Purba ni. Jadi mereka adalah berdagang. Okay. Lepas tu dalam sistem pemerintahan mereka pula, Firaun sebagai ketua tamadun. Okay. Dia selain ketua biasalah, kalau dia jadi raja kan, dia mesti banyak jawatan Dia juga seorang ketua hakim, ketua tentera dan juga pemilik tanah dan juga ketua pendeta. Okay. Bangsawan pula bantu dalam pentadbiran, bantu Firaun dalam agihkan makanan dan juga menjaga keamanan. Kalau dekat wilayah Jadahanan, bangsawan akan pergi sana, dia jadi gubernur dekat sana. Dia macam tolong Firaun ni menjadi raja kecil dekat tempat yang dijajah. Okay. Lepas tu dalam tamadun ni dia juga jawatan baru, iaitu para rahib. Para rahib tu dia dia menguruskan hal agama. Okay. Kalau di tamadun Mesopotamian, bangsawan dia bantu apa? Dia biasanya bantu hanya agama je. Tapi dalam tamadun ni dia ada para rahib untuk bantu bangsawan tamadun ni ada kerja lebih banyak berbanding dengan Mesopotamia. Lepas tu di tamadun ni terdapat seorang Firaun wanita. Okay. Dia terkenal dia bernama Hatshepsut. Dia menukar padang pasir menjadi kawasan pertanian yang subur. Dia membina sistem pengairan dengan Mesir Purba. Dah tahu tempat tu macam padang pasir. Jadi Firaun wanita ni dia tukar jadi padang pasir jadi tempat pertanian. Padu
Lepas tu datang pula tiga segi tu kan, organisasi sosial. So jadi tertinggi siapa? Fir'aun pada tamadun ni. Kedua ialah bangsawan para rahib dengan jurutulis. Okay, sorry tapi sendawa sikit. Lepas tu yang tahap lapisan ketiga mestilah petani, pedagang dan juga artisan. Tu last sekali ialah hamba. Okay. Lepas tu di tamadun ni, Fir'aun dia dianggap sebagai jemaah Tuhan Horus. Okay. Dia juga dianggap sebagai anak Tuhan Matahari iaitu Amon-Ra. Amon tu maksud dia anak, Ra tu Tuhan Matahari kalau dalam bahasa mereka. Jadi cakap pasal ni, kita masuk pula pasal agama dan kepercayaan tamadun. Jadi tamadun ni mereka percaya kepada politeisme, iaitu sembah banyak Tuhan. Itu Tuhan unsur alam. Contohnya Tuhan Matahari mereka gelar sebagai Ra macam tadi. Lepas tu Amun ialah Tuhan angin, Atum ialah Tuhan langit. Jadi mereka menyembah banyak Tuhan iaitu Tuhan unsur alam. Okay, lepas tu mereka juga percaya kepada kehidupan lepas mati, iaitu mereka akan kebumikan mayat dengan makanan, peralatan dan juga memumiakan mayat. Okay. Jumlah solekan, kalau you tengok mayat dekat sana kan, kalau dia dikebumikan dengan banyak barang solekan, alat kebesaran, lepas tu maksudnya mayat tu dia status dia lebih tinggi mungkin dia Fir'aun ke, mungkin dia penasihat Fir'aun kan. Jadi jomlah kita lihat pula apakah sumbangan tamadun ini. Okey. Antara yang paling glamour iaitu mereka mencipta iaitu dalam seni bina, iaitu mereka mencipta piramid. Tahu lah yang tiga segi besar-besar. Kalau tengok cerita selalu ada kan. Lepas tu piramid ni dia dibina pada tamadun ni. Lepas tu di idea siapa idea orang ni, okay? Imhotep. Okay, dia seorang penasihat Fir'aun dia bukan Fir'aun dia penasihat. Dia juga ahli sains. Dia jugalah arkitek. Orang dulu banyak kerja dia. Jadi dia memperkenalkan teknik membina bangunan dengan batu bata. Sampai sekarang guna batu bata. Jadi sumbangan kedua mereka ialah mencipta kertas daripada pokok papirus. Jadi masa tu kan tak banyak orang erti mencipta kertas. Cuma tamadun ini erti sampailah antara aktiviti ekonomi mereka ialah mengeksport kertas kan. Okay. Lepas tu dalam bidang perubatan. Kalau dalam bidang perubatan di tamadun Mesopotamia apa dia orang buat? Tak lupa Okay, mereka kalau Mesopotamia dia mengkatalogkan 500 jenis perubatan kan. Kalau di tamadun ni mereka berjaya memumiakan mayat. Tapi apa tu memumiakan mayat bukan dalam macam you tengok TV show dia macam boleh hidup semula kan, gerak-gerak lepas dah mati banyak tahun tak. Dia memumiakan mayat tu dia macam dapat mengekalkan mayat tu untuk masa yang lebih panjang tanpa rosak jadi jangan takut dengan mumia. Okay, tak ada apa-apa. Okay, sebenarnya dah mati pun. So okay, jadi dalam bidang matematik dan astronomi pula, kalau tamadun Mesopotamia dia ajarlah tambah tolak bahagi punca kuasa 2 kan. Kalau dalam tamadun ni pula mereka mengaplikasikan apa yang dah belajar yang dihasilkan oleh tamadun Mesopotamia. Mereka menggunakan ilmu-ilmu ni untuk mengawal banjir dekat Sungai Nil. Okay. Lepas tu dekat tamadun ni bermulalah ada pendidikan. Okay. Dekat tamadun ni. Tapi hanya diberilah oleh kepada anak golongan bangsawan, keluarga atasan. Okay, untuk melahirkan pegawai kerajaan dan juga jurutulis dan para rahib. Dan ilmu yang diajar kepada dalam sistem pendidikan mereka ni ialah matematik, geometri.
Jadi dia ajar mereka ertilah bina piramid, bina pengairan dan pertanian lah. So sistem pendidikan ni dia yang diuruskan lah oleh rumah ibadat. Okay, itu saja sumbangan mereka. Tapi sumbangan mereka berguna lah hingga sekarang. Kita pun kebanyakannya kita guna lagi. Okay, jadi itulah. Itu setakat itu saja untuk tamadun Mesir Purba. Okay, kalau rasa video ni membantu, bolehlah like, share, komen, subscribe channel kami dan juga tekan loceng tu dapat update video bila kita upload video. Okay, terima kasih. Itu saja. Kalau nak nota, visitlah link dekat deskripsi. Okay.